Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خيرا بفضل الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam, tuan-tuan ahli tauhid, dan khususnya ahli jemaah seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam teruskan rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini 5 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 5 Jun 2020 mesti kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersama menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Sembahyang fardu subuh berjemaah di kedua kita dari solat sembahyang ni, solat dia, wirid dia, dan kita mengambilkan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan permohonan dan permintaan kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Ya, dan Alhamdulillah kita pun menyempurnakan amal ibadah kita pada bulan Syawal yang telah berlalu. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah menyempurnakan puasa 6 pada bulan Syawal yang lalu, dan pada bulan Zulkaidah yang merupakan bulan yang berapit antara 2 bulan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita akan teruskan amal ibadah kita seperti mana biasa. Yang dikala ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang akan memulakan perjalanan mereka ke tanah suci Al-Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini yang alhamdulillah buat kali pertamanya sejak tahun 2020 umat Islam seluruh dunia dibenarkan untuk masuk ke tanah suci Al-Haramain untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji ini. Kalau dilihat pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dibenarkan
tinggal di Arab Saudi, sama ada rakyat negara tersebut ataupun rakyat negara luar yang tinggal di negara tersebut, negara Arab Saudi ini sahaja yang dibenarkan menunjukkan ibadah haji. Namun demikian untuk tahun 2022 ni 1443 Hijriah ini alhamdulillah telah dibenarkan ya, dengan syarat-syarat yang tertentu ya. Jadi negara kita diberikan jumlah tertentu yang dibenarkan untuk menunjukkan ibadah haji, dan kita sama-sama lah berdoa kepada Allah SWT dan urusan mereka, perjalanan mereka dipermudahkan oleh Allah SWT serta dikurniakan mereka haji yang mabrur. Allah marzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura, amin ya rabbal alamin. Adapun kita sini akan teruskan ibadah kita ya sampailah tibanya hari Idul Adha pada bulan Zulhijjah nanti, bulan hadapan, dan kita melaksanakan ibadah korban yang merupakan ibadah yang ibadah sunat yang dituntut kita mengerjakannya, sunat makan. Jadi yang itu akan kita bincangkan pada bulan akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin Allah, pada pagi ini pertamanya kita akan membincangkan isi kandungan kitab Safinatul Najah yang dikarang oleh Al-Fadhil Asy-Syaikh Al-Alim Samir bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada fasal yang ke-30. Ini fasal yang ke-30 dan 31 insyaAllah. Dua fasal kita akan bincangkan. Itu pertamanya ialah fasal 30, tajuk yang diberi ialah syarat sah sujud. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud ini ada 7. Maknanya sujud itu akan jadi sah, menjadi rukun dalam sembahyang kita, dalam solat kita apabila adanya 7 perkara ini. Kalau tak ada 7 perkara ini, maka solat sujud itu tidak sah lah. Maka tiada lah rukun sujud itu, maka serta-merta lah solat kita itu tidak sah ya. Pertamanya ialah ayas juda ala sab'ati a'dha. Pertamanya mestilah sujud di atas 7 anggota. Jadi ini akan kita lihat anggota-anggota sujud itu. Jadi yang pertamanya itu ialah mestilah sujud di atas 7 anggota ini bagi mereka yang sempurna kemampuannya. Bila sempurna kemampuannya itu, maka sujudnya kita itu mestilah atas 7 anggota ini. Kalau tak cukup, maka sujud itu tidak sah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Pertama, yang keduanya dahinya mestilah terbuka. Dahi kita tahu lah kan, daripada kawasan kening kita ni sampailah ke anak lembu. Jadi kena, bila kita kalau kita memakai sokok ke dan apa-apa saja pakaian tutup kepala, maka pastikan dahi kita terbuka. Pastikan dahi kita terbuka, dengan dahi itu tertutup. Kadang setengah orang pakai sokok ni, dia tutup dahi dia, dia tak sedar yang dahi dia tertutup. Jadi kena kata orang tu kena pastikan dahi kita tu terbuka. Kalau kamu wanita pun macam tu lah, pakai telekung tu pastikan dahi tu terbuka. Yang dahi kita tu sampai ke tempat sujud, menjadi salah satu daripada anggota sujud. Okey, yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wattahamulu bi ra'sihi, mestilah beratkan sedikit dengan kepalanya. Maksudnya sentuhan tu sempurna. Maksud bila kita sujud, dahi kita mencecah tempat sujud tu mestilah sempurna. Jadi berat sikit, bukan tuam.
Setengah orang dia faham tuang, mesti aku ada sikit, jadi terasa dia punya tu tak kan. Kalau benjol lagi bagus, tu tak betul tu. Maksudnya biarlah terasa kepala kita tu, dahi kita tu cecah tempat sujud. Bukan kata asal boleh kita terasa. Kalau nak diuraikan macam mana tu payah. Sebab kita rasa kepala masing-masing kan. Kita terasa tu, sentuhan tu ada. Kan? Itu maksud dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa'adamul hawi li ghairihi. Wa'adamul hawi li ghairihi. Mestilah tidak turun kerana selain sujud. Maksudnya kita daripada berdiri qiyam tu ataupun i'tidal tu, turun ni kita kerana sujud, bukan kerana lain dari sujud. Bukan turun tu duduk tahiyat ataupun duduk antara dua sujud. Tak. Kalau turun itu untuk sujud, maka sahlah sujud kita tu. Wallahu a'lam. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Apa dia tuan-tuan? Mestilah tidak sujud atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Maksudnya sujud, pergerakan sujud itu adalah pergerakan yang nampak seperti pergerakan sujud. Jadi kita sujud tu nampak, tak ada bergerak-gerak sujud tu, punggung bergoyang ke, kaki bergerak-gerak ke, contohnya. Bila orang tengok nampak sujud tu, kan? Wallahu a'lam. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Yang keenam, mestilah mengangkat bahagian bawahnya, ini punggung, ke atas bahagian atasnya, iaitu kepala. Maksudnya punggung tu di atas, kepala tu di bawah. Bukan rata, setengah tu dia rata, nampak macam rata. Jadi punggung tu kena atas daripada kepala. Kadang-kadang ada juga nampak rata, punggung tu nampak sama macam badan tu sama. Dia kena punggung tu sikit up, tinggi sikit. Itu maksud dia. Nampak sempurna sujud tu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, wa tama'ninatu fihi. Tama'ninah padanya, bukan sujud macam tidak dalam video tu kan. Dia letak kepala dia naik balik. Yang tarawih 7 minit 20 rakaat tu, tu tak betul. Dia kena tama'ninah. Apa makna tama'ninah? Diam sebentar, sekurang-kurangnya satu lafaz zikir, subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar. Sekurang-kurang itu kata tama'ninah. Sebab itu dalam rukun sujud tu ada tama'ninah, sujud berserta tama'ninah. Itu kalau yang rukun solat 13. Kalau rukun solat 17, tama'ninah tu diasingkan. Tapi sama je. Kalau sujud tak ada tama'ninah, tak sah sujud, tak sah sujud tu. Kalau sujud itu sahaja tak ada tama'ninah, tak sah sujud tu. Katalah kalau diasingkan sujud rukun lain, tama'ninah rukun lain, tak ada tama'ninah, tak sah juga solat itu, sebab dah tinggal satu rukun. Kan? Jadi tama'ninah tu kena ada. Bukan sekadar kita sujud turun je naik balik. Tak. Sujud tu dia kena ada tama'ninah.
Tumaninah itu macam kita sebut tadi, ia merupakan rukun dalam sujud. Sah sujud tu bila ada tumaninah di situ. Wallahu a'lam. Baik. Kita pergi kepada anggota sujud. Anggota sujud. A'dha'us sujudi. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Syarat sujud pun 7, anggota sujud pun 7. Yang pertamanya al-jabhah, iaitu dahi. Masuk tak hidung? Tak ada suruh hidung tadi. Mana hidung tak masuk? Kalau hidung tak cecah tempat sujud, tak apa, asalkan dahi tu cecah. Wallahu a'lam. Kemudian wa butunul kaffaini. Wa butunul kaffaini, perut tapak tangan kanan dan perut tapak tangan kiri. Ni perut ni. Kadang-kadang ada orang ni sujud tu perut tu tak sampai. Tak sampai tak grip pada tempat sujud. Kan? Jadi kena perut tu sampai tu. Macam kita lah tempat cari kan? Sampai ke tempat sujud tu. Wallahu a'lam. Kemudian waru kepada ni, lutut kanan dan lutut kiri. Itu dia, tempat sujud tu, lutut kanan dan lutut kiri. Jadi dah berapa situ? 5. Kemudian wa butunu asabi'ir rijlaini, dan perut jari kanan, jari kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kita tu kan bukan orang tu cecah aja. Dia punya buah jari tu sampai ke tempat sujud. Itu dia 7 anggota sujud. Itu dia. Wallahu a'lam. Ada soalan tentang sujud? Ini dia, pasal 30 sujud dan anggota sujud. Benda ni kita ulang. Benda ni tahu dah, tapi kita ulang untuk mengingati semula. Kadang-kadang benda yang diulang kita dah lama tak baca, sebab kita ulang. Tak ada soalan ni? Jadi ambil kat situ. Baik, kita pergi kepada kitab yang kedua, iaitu kitab Indahnya Bersyarat. Di situ. Baik. Kita pergi kepada muka surat. Kalau dalam kitab ni, muka surat 151. Tajuknya iaitu doa. An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ada hadis lain yang menyebut sesungguhnya doa itu otak ibadah. Maksudnya ibadah ni kalau dia dua badan, doa itu ialah otak. Bayangkan badan kita kalau tak ada otak, apa jadi? Seseorang ni mengikut fatwa terkini, fatwa semasa, seseorang yang mati otak dikatakan sudah meninggal dunia. Orang yang mati otak, doktor kata mati otak ni, otak tak berfungsi dah. Tubuh badan dia masih hidup. Sebab apa? Sebab bergantung kepada mesin talian hayat. Mesin tu jalan, berdebu dah jantung orang tu, tapi doktor kata otak dia sudah mati. Bila otak dah mati, maksudnya orang itu sudah meninggal dunia. Tak ada gunanya kita meneruskan sambungan mesin hayat tu, sebab dia takkan sedar dah. Dia takkan sedar. Doktor kata kalau koma tak apa ni, koma tu maknanya mungkin ada harapan untuk kembali sedar. Dia koma lah, koma yang pemakai koma, tak sedar, koma lah. Ada harapan untuk kembali sedar, dia koma. Ataupun kalau dalam konteks rawatan COVID, dia ditidurkan. Itu yang saya
hampir berhadapan tahun lepas. Jadi kita lawan. Kita saya tak mau. Saya tak mau. Saya boleh cakap lagi, boleh tak semput pun cakap tak mau. Oksigen pun masih lagi di atas 90%. Kalau 40% tu macam ada sahabat LP meninggal baru ni kerana ladang pun baru tak disebut pula akibat COVID dan sebagainya. Ada video dia, ucapan terakhir dia, mohon maaf kepada semua kalau ada salah silap. Daripada video tu jelaslah yang paras oksigen dia sebenarnya tak cantik. Sebab dia cakap pun sebut, cakap tu sebut, terputus-putus suara dia, memang tak cantik. Dan tinggal lagi. Jadi saya tak sampai tahap tu, jadi kita lawan. Jadi lawan tu, alhamdulillah dengan berkat doa bantuan dan juga sahabat-sahabat yang lain, maka Allah Ta'ala beri kesembuhan, alhamdulillah. Dan yang ini setelah hampir setahun lah, lebih kurang 10 bulan berlalu, alhamdulillah boleh macam biasa, alhamdulillah. Tak ada lagi simptom-simptom belum COVID. Yang jadi penat tu pasal kaki susah nak gerak tu dia, bukan pasal nampak. Alhamdulillah. Azan pun boleh, alhamdulillah. Boleh tarik. Masa mula-mula dulu ya betul susah. Mula-mula dulu. Sekarang ni alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Itu dia tarik balik pada otak. Sesungguhnya doa itu otak ibadah. Ibadah tanpa doa seumpama tubuh badan tidak ada otak, maka lumpuh. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Firman Allah Taala A'udzu minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Al-Azim. Dan berfirmanlah Tuhan kamu, serulah aku, berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan permohonan kamu. Maksudnya dari situ Allah Ta'ala sebut jangan putus-putus berdoa. Kita ni jangan putus-putus berdoa, jangan putus harapan pada Allah Ta'ala. Sama ada sehat ataupun sakit. Sehat pun rajin doa, sakit pun rajin doa. Berdoa lagi, ya Allah, kan, berilah aku kesihatan, keafiatan, kuatkanlah iman aku, bukakanlah ruang untuk amal soleh, sementara hidup masih ada, kan, permudahkan kita dalam usia-usia kita ni. Tak ada apa dah yang kita nak kejar dunia ni, melainkan memperbanyakkan amal soleh. Tak ada apa dah. Pada usia-usia kita ni lah yang buat umeh ni lah. Saya pun tahun lepas dah separuh abad lah. Kalau kerja pun nak sara family, nak sara anak, nak besarkan anak, nak bagi anak pendidikan yang sebaik-baiknya, supaya mereka boleh mencari kehidupan mereka. Itu je. Kalau saya tak ada lah, saya nak fikir aku nak jadi orang kayangan, aku nak jadi orang besar. Tak ada tu, kan? Cukup lah kat tu. Sampai masa bersara 60 cukup bersara. Kita jadi orang bersara pula, penuhi masa kita dengan amal ibadah, kan? Rajin-rajinlah kita membuat amal ibadah, dan kemudian tu ya, jagalah kesihatan. Kesihatan ni kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Nabi SAW sebut mafhum dia, dua nikmat yang manusia lalai kepada keduanya. Apa dia? Kesihatan dan kelapangan. Dua ni manusia memang lalai. Masa sihat lalai, masa lapang pun lalai. Terus kita orang tua dah, saya pun lupa. Dan masa sihat kita tak rajin, tak rajin beribadah. Bila dia sakit tu barulah itu nikmat sihat. Bila sihat, bila sakit baru terasa nikmat sihat. Kelapangan tu pula. Bila dah sibuk baru terasa Allah. Lepas tu tuan-tuan yang diberi kelapangan ni, manfaatkan masa lapang tu. Manfaatkan. Kita makmurkan surau kita ni. Tapi fahamlah, sehari dua hari ni cuti sekolah kan, cuti panjang, ada yang balik kampung, ada yang mungkin bermusafir, jadi kurang sikit lah bagi. Faham kan? Kadang anak ajak jalan, jom 3 hari kita pergi Langkawi, pergi Bangkok, pergi Tioman, dan pergi Cameron Highland. Anak-anak dia sponsor, mak bapak dia berjalan. Takkan mak bapak tak nak. Anak-anak sponsor kita, bawa diri kita kan, hotel anak sponsor, makan anak sponsor, mak bapak mana tak nak. Itu pun tak cukup sebenarnya. Kita tangguh anak-anak kita ni bertahun-tahun. Anak kita sponsor kita pergi jalan, makan, minum semua berapa kali je kan. Itu yang kita faham, saya faham tu kan. Sebab tadi sembahyang subuh pun tak sampai 2 sauf. Selalu subuh ni 2 sauf tu tentu lah tu. Kadang-kadang lebih kan. Pagi ni nampak kurang sikit. Dah faham, kita faham tu kan. Apa mas 3 hari cuti umum itu tak campur di sekolah kan. Kalau yang di cikgu sekolah lagi sakat cuti seminggu tu jalan dia, kamera tu penuh, jam teruk. Daripada Kiafam pergi Tanah Rata pun jam. Nganga juga terdengar pun, ya Allah, kereta terlalu banyak kan, orang jalan kan. Wallahualam. Jadi jangan putus berharap pada Allah Ta'ala. Jangan putus harapan kita. Sakit kita jangan putus harap. Ya Allah, beri kesembuhan. Ya Allah, Allah masyfini. Ya Allah masyfina. Rabbishfina bi kulli da wa afina minal bala. Itu zikir yang saya amalkan. Kalau tak hari pun adalah masa-masa. Rabbishfina bi kulli da wa afina minal bala. Zikir berbentuk doa. Doa berbentuk zikir itu. Rabbishfina min kulli da. Ya Allah, Tuhan kami, sembuhkan kami dari semua penyakit. Wa afina minal bala, dan afiatkan kami dari bala bencana. Bala bencana banyak sekarang. Tak percaya tuan-tuan pergi Tasik, Bukit Merah sekarang tengok apa pun. Tak, katanya tak corona kering tu. Tak tahu nak cakap. Bala ni banyak. Kemarau, banjir besar kan, barang makanan kurang, harga makanan naik mendadak, naik melambung, itu pun ada sampai RM20. Benda ni bukan benda yang tak ada di Malaysia ni, banyak kan, tapi mahal harga. Itu pun benda tu kan. Wallahualam. Jadi kita jangan putus berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memperkenankan doa kita. Baik, itu dia firman Allah Taala dalam surah Ghafir ayat 60. Baik, adab-adab berdoa. Ni ada adab-adab berdoa pun ada.
dalam keadaan berwudu. Kita bila kita nak berdoa tu dalam keadaan berwudu. Itu dia adab doa. Habis satu doa majlis tu, contoh doa majlis. Kan? Majlis mesyuarat ke ataupun perasmian apa-apa lah, acara-acara doa sempena hari terbuka raya. Bulan lepas kan raya hari terbuka je kan, macam-macam. Ada pula bacaan doa dengan ini dipersilakan Al-Fatihah Tuan Haji ini imam masjid untuk menzahirkan bacaan doa. Macam mana tu? Sebaik-baiknya biarlah berwudu. Kemudian yang kedua dalam keadaan menutup aurat. Ini dia tuan, menutup aurat ni paling penting. Nak berdoa menutup aurat, jangan tak tutup aurat. Itu adab-adab dia. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Sebaik-baiknya menghadap ke kiblat sebaik-baiknya. Tapi kalau dalam majlis macam mana? Yalah, Rasulullah tu tak nak kiblat, nak pusing pula. Tuan Imam minta penganjur tolong pusingkan rostrum tu. Saya nak doa, waktu doa saya nak rostrum tu menghadap ke kiblat. Waktu Wabi berucap tak apa, tu dia berucap bukan berdoa. Saya nak berdoa ni, nak baca doa ni, menzahirkan baca doa ni. Jadi sebaik-baiknya itu maksudnya. Kalau dah rostrum tu tak menghadap kiblat, tak boleh lah kita nak arahkan penganjur suruh ubah rostrum. Kalau rostrum tu menghadap, rostrum tu menghadap ke orang dalam dewan kan, rostrum tu menghadap ke hadirin yang ada. Kalau kebetulan menghadap kiblat okey lah. Kalau tak menghadap kiblat takkan nak pusing pula. Tak apa pun nak kena lah kan? Jadi sebaik-baiknya menghadap ke kiblat. Yang keempat, dalam keadaan khusyuk dan tawaduk. Ni dia. Keadaan khusyuk dan tawaduk, doa itu jangan dibaca tergesa-gesa. Tenang je. Tenang. Kita berdoa tenang. Ya Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka. Tenang aja. Macam Tuan Imam kita tadi baca doa kan, tenang. Itu betul lah tu. Betul lah tu. Yang kelima, tidak tergesa-gesa. Tadi kita sebut tadi ya. Bila khusyuk tawaduk memang tak tergesa-gesa lah. Kan? Kemudian yang keenam, dimulai dengan memuji kebesaran Allah SWT. Itu dia. Itu adab dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ataupun lapas-lapas yang seumpama dengan dia. Kemudian yang ketujuh, kemudian berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Itu adab doa ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ataupun lapas-lapas selawat yang bersesuaian. Banyak jadi tak ada masalah di situ. Yang penting selawat kan. Yang ke-8, membaca doa itu dengan penuh harapan akan dikabulkan. Ya Allah, kami mohonkan kehadrat-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kesihatan, kurniakanlah kami keafiatan. Cuba tengok bacaan doa dalam TV tu. Itulah cara berdoa tu. Intonasi tu, dia punya cara sebutan, lengkuk sebutan dia. Nampak teratur je kan? Dengan penuh pengharapan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kan? Jadi penuh pengharapan. Dia punya intonasi suara tu dengan penuh pengharapan. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Tidak daya dan upaya kami menaikkan besar kehadrat-Mu ya Allah. Kemudian yang ke-9, diakhiri dengan selawat dan salam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat Quran tu. Ayat Quran tu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat Quran. Ayat Quran ni penghujung surah. Saya tak ingat surah apa, tapi penghujung surah itulah dia. Ayat dia. Dan yang terakhir 10-nya, seeloknya kita mengetahui isi dan makna doa itu. Itu dia. Jadi kalau kita baca doa bahasa Arab tu, kita faham makna dia. Boleh tak kita berdoa tanpa bahasa Arab? Boleh. Sebab Allah Ta'ala faham semua bahasa. Boleh. Baca Arab sikit, baca Melayu sikit, baca Arab sikit, baca Melayu sikit. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita faham isi dan makna doa. Kan? Itu dia tuan-tuan. Baik. Syarat doa makbul. Kalau kita nak doa makbul, ada 4 syarat. Pertamanya, menjaga makanan dan minuman supaya tidak terambil yang haram dan yang syubhat. Dia tuan-tuan. Jaga makan minum kita. Jangan terambil yang haram atau yang syubhat. Bukan saja makanan minuman tu, kan? Masuk perkara yang kedua, iaitu harta yang digunakan jelas bersih dan halal punca perolehannya. Yang ini yang kedua. Yang ini yang setengah kita terlepas pandang. Nombor 1 pun ada terlepas pandang, nombor 2 pun ada terlepas pandang. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebab itulah dalam pasukan Malaysia ni, majlis-majlis yang ada unsur maksiat, kita tak baca doa. Contohnya senam, apa kata orang, majlis-majlis yang bercampur lagi perempuan, tak ada doa. Ada nyanyi-nyanyi. Nak buang benda yang dah berakar ni payah. Susah ni, benda yang dah bertahun-tahun ni. Nak buang agak tu sendiri pun berpuluh-puluh tahun. Bau lah. Itu pun tak habis semua ni. Tak boleh kat dalam, kat luar. Kan? Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, dekat list pegawai tu ada bar, kan, susun yang betul-betul dulu. Kan, satu kebanggaan bagi pegawai. Kalau tak minum tu, dia kata ketinggalan zaman kolot. Jadi pegawai yang progresif mesti minum. Itu dulu kan. Lepas tu cuba diubah. Alhamdulillah sekarang tak ada. Tak ada lah benda tu. Tapi ada je lagi tinggalan-tinggalan tu. Bila buat majlis makan malam tu, atau dipanggil last night tu, ada je lagi hiburan-hiburan. Kan? Jadi nak buang tu memakan masa kan? Benda yang dah bertahun-tahun bukan mudah kita nak buang. Negara Iran tu sendiri pun dulunya dia isytihar Republik Islam Iran. Siapa pernah pergi Iran tahu lah. Sekarang tahun awal 80-an dulu, masyarakat dia punya semangat revolusi tu, habis semua bergelubung. Tak ada yang tak bergelubung, habis semua bergelubung. Kalau pergi, saya ingat lagi tahun 3 jemaah haji Iran, dia punya semangat dia boleh bergerak daripada tempat tinggal dia ke Masjidil Haram tu, bergerak buat tunjuk perasaan. Masa tu dia punya semangat dia. Sampai polis Saudi terpaksa tembak gas pembenih mata. Barulah ingat lagi tu, masih segar lagi ingatan walaupun dah 40 tahun, hampir 40 tahun dulu peristiwa tu. Baru 3 hari tu dulu kan. Ingat lagi
kalau sekarang kuih-kuih lah sekarang. Dia kurang macam itu kan. Jadi susah. Akhir zaman ni nak ubah, nak balik ikut macam mana zaman Nabi SAW ni, mungkinlah apabila Imamul Mahdi zahir memimpin dunia ni bersama Nabi Isa AS. Itu mungkinlah boleh jadi lah. Sekarang ni payah. Jadi nak ubah tu payah. Jadi majlis yang ada maksiat tak ada doa. Majlis yang tak ada maksiat boleh baca doa. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, hindarkan fikiran daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ni syarat doa makbul. Jadi fikiran kita biarlah fikiran yang bersih. Cubalah kita berjuang mendidik hawa nafsu kita. Mujahadun nafs, kata ulama tasawuf, mujahadun nafs tu maknanya berjuang mendidik nafsu. Jadi barulah doa kita tu diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, ini dia waktu yang baik untuk berdoa. Ni tuan-tuan, ada yang tuan-tuan tahu, ada yang tuan-tuan mungkin belum tahu. Pada malam Al-Qadar, 10 malam yang akhir ganjil pada malam bulan Ramadan. Ni dia. Malam Al-Qadar lepas. Yang kedua pada hari Arafah 9 Zulhijjah ketika jemaah diwukuf di Arafah. Itu dia. Waktu lepas zuhur tu, waktu dia lah sana. Waktu kita bila? Campur 5 jam. Waktu tu lah kita berdoa. Waktu yang baik untuk berdoa. Waktu tu. Kemudian yang ketiga pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan adalah waktu yang baik untuk berdoa. Macam Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, afdalus sadaqati fi Ramadan. Sebab baik sedekah pada bulan Ramadan. Kalau kita kiaskan, afdalud doa fi Ramadan, sebaik-baik doa pada bulan Ramadan. Dah lepas lah. Mohon kita sama-sama lah mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan jumpa balik bulan Ramadan tahun depan, insya-Allah. Kemudian pada yang kelima, pada hari Jumaat. Hari Jumaat, sepanjang hari Jumaat tu, daripada malam, mula malam Jumaat sampailah asar, akhir asar Jumaat. Kemudian yang keenam, waktu berjumaat. Lebih-lebih lagi ketika imam duduk di mimbar sampai imam mengucapkan salam. Itu dia. Waktu berjumaat tu waktu Jumaat lah. Kan, daripada azan Jumaat tu sampailah habis imam mengucapkan salam Jumaat. Ada setengah ulama mengatakan sampai selesai dibaca doa, sampai orang Jumaat tu bersurai. Tu waktu Jumaat. Waktu tu mustajab doa. Kan? Waktu antara dua khutbah. Itu pun waktu mustajab berdoa. Baik. Itu yang keenam. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, pada waktu tengah malam. Waktu tengah malam orang tidur, pukul 12, pukul 1 tu. Kan? Kalau setengah orang dia mengamalkan solat witir sebelum tidur. Sebelum tidur dia solat witir, sebelum tidur dia baca surah Al-Mulk. Ada setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau. Lepas solat Isyak, sebelum doa, jadi wirid, sebelum doa dia baca surah Al-Mulk. Ada sekarang. Tapi tak mesti waktu lepas waktu Isyak, lepas Isyak tak mesti. Mana sebelum dia tidur tu bacalah surah Al-Mulk dan berdoa. Sembahyang witir, surah Al-Mulk dan berdoa. Kan? Kemudian yang ke-8, seperempat malam yang kedua selepas jam 12 malam. Itu dia. Yang ke-9, sepertiga malam yang pertama jam 6 sampai 10 malam.
Yang ke-10 sepertiga malam yang akhir selepas jam 2 pagi. Ini 3 waktu ni. Senang cerita je sepanjang malam kan? Sepanjang malam tu waktu yang baik untuk berdoa. Yang ke-11 pada waktu sahur sebelum fajar. Ni kalau kita bersahur, nak puasa, waktu sahur tu mustajab berdoa. Kemudian yang ke-12 sesudah berwuduk. Pas berwuduk tu kita disunatkan berdoa. Dan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Kan? Dan apa-apa doa yang kita nak baca tu, nak panjatkan kepada Allah Ta'ala tu, waktu yang baik dia sesudah berwuduk. Kemudian ke-13 ketika orang azan untuk solat. Itu dia kan. Ketika orang azan untuk solat, maknanya lepas azan tu doa kan. Doa azan tu, dan kalau nak tambah doa lain pun, itulah waktu yang baik kan? Yang ke-14 ketika azan, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tu azan Nabi nak qomat tu tengah-tengah waktu dia sembahyang sunat qabliyah tu. Itu waktu yang mustajab berdoa. Ketika orang mengucapkan iqamah, macam azan tadi juga kan? Yang ke-16 ketika berbaris jalan bersama menuju medan perang Sabil, peperangan mempertahankan ajaran Islam. Yang ke-17 dalam pertempuran di medan perang. Ni tak jumpa, kita dua sini tak jumpa dah. Melainkan tentera tu mungkinlah. 18 pada akhir tiap-tiap solat fardu. Dia macam tu imam tadi, kita doa tu waktu yang baik untuk berdoa. Jadi kita berdoa kepada Allah, tu waktu yang baik ni. 18 pada waktu sedang sujud dalam solat atau di luar solat. Dalilnya Nabi SAW sebut aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajid, atau kama qala Rasulullah. Paling dekat seorang hamba itu dari Tuhannya ketika dia sedang sujud. Tapi maksud aqrabu itu bukan dekat jarak kan? Jangan salah faham. Waktu sujud tu kita paling dekat Allah Ta'ala, dekat Allah Ta'ala sebelah je kepada kita dekat. Sebab Allah Ta'ala itu maha suci zatnya daripada ada sifat-sifat makhluk, berjarak, berjirim, berjisim, bermasa. Itu tak ada pada Allah. Maksud paling dekat tu ialah bukan maksud jarak dekat. Paling hampir kita dengan Allah tu, terasa Allah Ta'ala tu dekat di hati kita. Waktu dalam sujud tu rasa dekat, kita dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Tapi bukan dekat jarak kan? Itu maksudnya. Jangan salah faham. Jangan kita Allah Ta'ala depan kita tu, Allah Ta'ala ada sudah dah. Rosak akidah kita kalau kita berpemikiran gitu kan? Bukan maksudnya itu kan? Wallahualam. Jadi mana waktu sujud tu, kalau kita berdoa, doa kita tu ada harapan untuk mustajab kan? Kemudian yang ke-20 ketika sedang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tu kita berdoa. Tengok ada ayat yang berbentuk doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pun berdoa, ya Allah, dalam kita tu maka itulah waktu yang baik untuk berdoa. 21 setelah tamat membaca Al-Quran. Telah tamat membaca Al-Quran, habis baca Al-Quran tu kita doa, Allahumma arhamna bil-Quran waj'alna iman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Sampai habis. Itu doa yang baik untuk kita baca. Dan apa-apa doa yang lain pun boleh dalam salat. 22 ketika minum air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Kata Nabi SAW, air Zam-Zam itu diminum untuk apa tujuannya? Air Zam-Zam itu tujuan apa? Nak sembuhkan penyakit. Kita berdoa, waktu minum tu kita berdoa, ya Allah, berkat minumnya air Zam-Zam ini, sembuhkanlah penyakit yang ada pada diriku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Tak hari ini, besok ke, ataupun bila-bila ke. Jangan tuan-tuan bila berdoa
tak dimakbulkan, kita putus harap dengan Allah Ta'ala. Apalah nasib aku, doa aku Allah Ta'ala tak perkenankan. Ini je aku di hadapan Allah SWT. Jangan. Sebab Allah Ta'ala tu tahu bila masa doa kita akan dimakbulkan. Sebab doa ni ada 3. Pertamanya, doa itu dimakbulkan pada waktu itu. Yang kedua, doa itu dimakbulkan pada waktu yang Allah Ta'ala rasa sesuai untuk dimakbulkan. Macam saya kata tadi lah, kalau tak serta-merta mungkin minggu depan ke, bulan depan ke, bila-bila lah. Kan? Yang ketiga, kalau tak dimakbulkan pun, kita yang berdoa ni dapat pahala. Ada sebab yang Allah Ta'ala tak makbulkan doa itu. Kan? Mungkin permintaan kita itu terlalu tinggi. Mungkin permintaan kita itu tak sesuai. Ya Allah, jadi kalau aku muda sampai bila-bila, mana maunya? Mustahil pada akal dan mustahil pada adat. Sebab Nabi dah kata, tiap-tiap sakit itu ada ubatnya, melainkan tua dan mati. Jadi tak mungkin kita muda selamanya, tak mungkin. Satu masa kita akan tua dan akan mati. Jadi tak, kalau kita mohon, ya Allah, jadi kalau aku muda selamanya, Allah tak akan makbulkan doa itu. Tapi kalau kita mohon, ya Allah, berikanlah aku kesihatan, keafiatan, supaya aku mudah beribadah kepadamu, ya Allah. Ada harapan dimakbulkan. Wallahualam. Kemudian ketika pada waktu ayam jantan berkokok, pada waktu pagi, waktu ayam jantan berkokok, dengar berkokok ni dia doa. Mudah-mudahan makbul doa. Yang ke-25, pada saat berkumpul kaum muslimin kerana agama. Waktu macam ni, waktu macam tu kita berdoa, maka doa tu ada harapan dimakbulkan. Kemudian yang ke-26, ke-25, kepada waktu berkumpul untuk berzikir, iaitu berkumpul untuk menyebut kebesaran Allah, bertakbir, bertahmid dan bertasbih, atau berkumpul membaca dan mempelajari Al-Quran, atau berkumpul menerima pelajaran agama Islam. Waktu macam ni. Yang 24 tadi ni contoh sambutan Maulid Rasul ke, contoh kan, contoh kita berharap. Kalau Maulid Rasul tu kan berharap kan, waktu tu kalau berdoa ada harapan dimakbulkan. Macam kita ni masuk yang ke-25 ni, kalau kita berkumpul tu, kalau kita berdoa, mudah-mudahan dimakbulkan doa itu. Kemudian yang ke-26, ketika menutup mata orang yang telah mati. Kan, orang yang meninggal tertutup mata kan. Itu doa, ya Allah, Allahumma qillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Kemudian yang ke-27, pada waktu hujan turun. Waktu hujan turun, kita berdoa macam tadi ya, hujan turun. Sekurang-kurangnya Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang menjadi bala, menjadi bencana. Macam hujan yang turun, alhamdulillah. Kalau tak panik dia, hujan tu turun, biarlah hujan tu yang bermanfaat. Jadi ini dia 27 waktu yang baik untuk berdoa. Maka akhir sekali tuan-tuan, antara sebab doa seorang ditolak adalah kerana hatinya yang buta disebabkan 10 perkara. Sebab-sebab doa ditolak: mengenali Allah tetapi tidak menunaikan suruhannya, mengatakan cinta kepada Rasulullah tetapi meninggalkan sunnahnya, membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengannya, membaca Quran tetapi tidak beramal. Yang keempat, makan nikmat Allah tapi tidak bersyukur kepadanya. Kelima, mengatakan syaitan musuhnya tapi tidak menentangnya. Kita tunduk pada syaitan, bersekongkol pula dengan syaitan. Itu dia. Buat perjanjian dengan syaitan. Ada juga perjanjian syaitan. Itu wa'alaikumsalam. Yang keenam, mengatakan syurga itu benar tapi tidak beramal untuknya. Nak masuk syurga tapi tak buat amal untuk masuk syurga. Itu maksud dia. Yang ketujuh, mengatakan neraka itu benar tapi tidak lari daripadanya. Takut neraka tapi amal perbuatan kita menjurus kita ke neraka Allah SWT.
Ke-8 mengatakan mati itu benar tapi tidak bersedia untuknya. Kan. Leka itu tadi tu. Leka je. Leka dengan dunia. Ada orang macam tu. Kan. Dah lanjut usia pun masih lagi ingat dunia. Patut dia tak payah ingat dunia lah. Dan buatlah persediaan untuk menuju ke alam yang seterusnya. Cukupkan bekalan. Macam baru ni kan diwawarkan wakaf. Wakaf tu adalah satu bentuk amal jariah. Coba wakaf. Sekarang dia kata diberitahu kepada kita wakaf tunai itu boleh, harus. Tak nak saham wakaf. Sebab itu akan jadi bekalan pahala kita yang berpanjangan. Wallahualam. Yang ke-9, bangun daripada tidur lalu menceritakan segala keaiban manusia tetapi melupakan keaiban diri sendiri. Ini dia tuan. Tentu berhati-hatilah kita menggunakan media sosial. Jangan jadikan media sosial ni tempat untuk kita mengutuk orang, membuka aib orang, mengutuk orang sana, mengutuk orang sini. Tapi aib kita sendiri tak kita jaga. Hari ni kita aibkan orang, esok-esok aib kita pula terbuka. Jadi kita jangan jadikan media sosial. Tak salah. Tak salah. Ramai agamawan ada media sosial. Itu cara untuk kita menyampaikan mesej kita, menyampaikan seruan kita, menyampaikan dakwah kita. Tapi berhati-hati. Jangan jadi media sosial itu tempat kita mengutuk sesama manusia. Menegur tak salah, mengkritik tak salah, tetapi mengaibkan orang, mengaibkan orang itu macam 1-2 hari ni adalah terbaca ada teguran tentang selawat. Tengok Piramli bagus. Apa yang bagus Piramli? Sesuatu teguran beliau itu disampaikan tak menyakitkan hati kita pun. Kita tengok tapi dalam tengok tu terasa macam teguran pun. Contoh filem Nasib Labu-Labi. Betul pasal waktu Labu-Labi pergi jumpa Haji Ibrahim nak meminang Cikgu Murni kan. Waktu nak cakap Haji Ibrahim ni memotong cakap Labu-Labi tu. Cara potong macam mana? Selawat Nabi. Baru nak cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak sesuai tak selawat kita cara macam tu? Sesuai tak? Kita potong macam orang jadi tak beradab. Kita berselawat cara macam tu. Nampak? Maksudnya kita ke bercakap, kita menyampaikan ilmu, ketika kita berucap, ketika kita bercakap. Kalau nak selawat ni, kalau lupa satu benda kita nak cerita tu terlupa. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Saya baru teringat. Ini tak kejap-kejap kan Allahumma salli ala Muhammad. Kejap-kejap kan Allahumma salli ala Muhammad. Bukan tak boleh selawat, boleh. Nabi suruh kita banyak berselawat. Allah Ta'ala pun suruh. Allah Ta'ala suruh kita, ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tok Bilal suruh selawat. Tok Bilal yang serang tongkat tu, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam pun keluar daripada bilik imam nak ambil tongkat daripada bilik nak naik mimbar. Kalau mimbar tu duduk tinggi kat atas bertangga tangga, imam nak naik ke tempat mimbar tu, untung kita selawat sampai imam bagi salam. Kalau mimbar jadi sat kejap je
Jadi selawat ni ada tempat-tempat dia. Tapi kalau selawat jenis macam Jibril tu, itu yang orang sakit hati tu. Aku tutup aku tutup kami datang ni nak minat anak tuan Haji, untuk tuan kami Haji Bakhil. Apa? Haji Bakhil. Rupanya Haji Bakhil tak suka Haji Bakhil. Itu pun. Tapi adab bercakap tu, nampak? Piramid tujuh. Bila bercakap, jangan potong cakap orang, dengar habis tu. Nak selawat pun, tengok dulu lah keadaan. Itu kita kejap. Tujuan kami Allah SWT. Pening kawan tu. Panas, banyak menyingap darah. Jadi, baru satu dua ini ada disebut dalam Facebook. Ada satu ustaz ni, bila dia berceramah, menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah, rajin berselawat. Tak salah berselawat tu, tapi tengok keadaan. Bila disebut nama Nabi, di mana sabda Nabi SAW, tak apa. Nabi SAW telah bersabda, tak apa. Ada ketikanya Nabi SAW, tak apalah kan. Ini tak disebut Nabi pun, tapi tak semena-mena selawat Allah SWT. Kejap kan Allah SWT. Kalau lupa tak apa ni. Jadi selawat ni dia ada adab dia. Ada adab dia. Tapi kita nak menegur pun ada cara dia. Kan? Tak boleh kita aibkan, tak disebut nama orang tu. Tapi bila kalau tuan-tuan ikut, tuan-tuan tahulah siapa dia orang tu. Tahu siapa orang. Kan? Jadi kita jangan aibkan orang. Itu dia. Kalau kita ni mengaibkan orang, satu masa Allah Ta'ala aibkan kita pula. Kemudian yang ke-10, mengkebumikan mayat-mayat sahabat-sahabatnya tapi tidak mengambil iktibar daripada mereka. Dia tuan-tuan. Kematian tidak menghisapkan itu. Ini jadi masalah. Dan mati seseorang yang kita ketahui itu tidak memberi pelajaran mereka. Tetap dengan cara itu. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan. Berkaitan dengan doa. Kita bincangkan seringkasnya pada pagi ini. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung. InsyaAllah kita akan sentuh sikit tentang ibadat korban. InsyaAllah. Sebab kita akan menjalankan ibadat korban pada bulan Julai akan datang, bersempena dengan tibanya Hari Raya Aidul Adha. InsyaAllah kita akan bincangkan sedikit tentang ibadat korban. InsyaAllah. Bermula bab sembelihan, Usul 197 sampai ke korban. Itu sekadar mengulang kaji. Itu dia, insyaAllah. Jadi kita bersama penajah ni, kita akan sambung pada bab pasal yang berikutnya berkaitan dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. InsyaAllah pasal yang ke-31. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, pada bulan Julai nanti, kalau tak salah saya tarikh ni ialah pada 3 Julai 2022. 3 Julai 2022. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan tadi. Jadi itu lagi sebanyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada pagi ini ada manfaat kita bersama, kita dapat kita berhormati kepada Allah SWT. Dan itu bersama yang kita akan bagi dulu sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampaikan yang boleh kita kasih bahasa dan itu bicara kepada semua umat Allah SWT dari Nabi SAW dari tuan-tuan dan perempuan sekaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tanggung kepada kita pagi ini dengan tasbih dan kafarah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna min hadza al-ummat wa barakatuh masumma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri alaina wa na'udzuka min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zid aqdamahum wa sallim ala al-kabami kilami ya qahhar al-jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang sudah kita ya sahabat al-ahzab yazid wa sallallahu alaihi wa sallam.
ربنا زدهم رزقا كما أكرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وابننا وأننا ولقاءنا وصبحنا وسبحنا وأعملنا هذا اليوم المبارك بشريعة المبارك بسم العليم وتم لنا يا مولانا إنك تمهد لنا فيها سبحانه وتعالى فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إلى أن كنت بكرة إلى التوفيق والسلام عليكم ورحمة